Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi petang ni, petang Jumaat ni saya agak sibuk sikit lah. Sebenarnya saya baru je lepas membungkus anak-anak pokok pisang tanduk, baja dan beberapa barang lain untuk dipostkan lah. Menjak saya buka kedai Shopee ni, Alhamdulillah lah ada sambutan yang baik. Boleh check link di description lah. Dan sekarang ni pun kat belakang ni nampak agak lagi tersorong ni ada anak pisang tanduk. Kat situ dan anak pisang nangka. Okay, so kita akan post nak bungkus lagi ni. Kotak banyak ni. Okay, so hari ni tajuk tanah kompos. Okay, jadi kenapa tanah kompos? Media tanah ni adalah sebagai asas untuk pokok yang sempurna, untuk tanaman yang sempurna. Okay, jadi macam kita juga manusia, kita kalau nak hidup selesa, kita mesti nak rumah yang selesa, betul tak? Rumah yang cukup segala-galanya, yang lengkap dengan barang-barang, barulah kita hidup selesa dalam rumah tu. Macam tu juga dengan tanah, anggap tanah tu sebagai rumah kepada makro dan mikronutrien. Jadi makro dan mikronutrien ni yang akan diserap oleh akar. Jadi makro dan mikronutrien ni, bila dia dapat tanah yang selesa, iaitu rumah yang selesa, dia orang boleh berkembang dengan baik dan tumbuh dengan sihat. Jadi bila makro dan mikronutrien sihat banyak, barulah akar pun akan lebih sihat dan seterusnya membuatkan pokok lebih subur. Okey, mudah kan? Dia punya logik akal dia macam itulah. So saya tak nak cakap banyak, hari ni saya nak tunjuk macam mana saya buat tanah kompos yang mudah dengan bahan-bahan antaranya adalah arang sekam. Lepas tu saya ada tahi kambing yang kompos. Lepas tu saya tambah sikit dengan daun dan batang-batang anak pokok pisang. Benda ni sisa-sisa dapur pun boleh juga. Daun-daun kering, rumput-rumput semua kalau ada masukkan je, tak ada masalah. Lepas tu saya ada EM4. Okey, saya ada EM4. Kemudian yang terakhir sekali saya ada bongkah cendawan. Bongkah cendawan yang dah tak guna lah. Iaitu daripada habuk kayu getah. So kalau korang tak ada bongkah cendawan ni, janganlah kata tak boleh buat juga. Boleh, sebenarnya ini pilihan je. Jadi kompos ni senang cerita tiada kuantiti yang tepat lah untuk korang buat. Kalau ada barang bahan, korang campur je. Campur je. Lepas tu tunggu dalam sebulan atau 2 bulan, kompos tu menjadi. Tapi perlu ada EM4. Kalau tak ada EM4, ada tahi kambing ataupun tahi ayam pun tak ada masalah. Cuma kalau tak ada EM4, proses fermentasi tu agak lama lah. Mungkin 2-3 bulan baru siap. Tapi kalau ada EM4, ia lebih cepat. Kemungkinan sebulan ke sebulan setengah macam tu, kita punya tanah kompos sedia untuk digunakan. Okey, jom kita tengok macam mana saya buat tanah kompos. Okay, so sebenarnya hari ni saya sedang mengemas kebun kecil di tepi rumah saya lah. Sebenarnya saya dah agak sibuk sikit, jadi tak ada masa nak menguruskan lah kebun tepi rumah ni. Kalau korang boleh tengok, saya baru je tuai beberapa cekor yang dah terlebih matang. Dulu banyak cekor ni, cekor semua cekor. Sebenarnya penuh lah, daripada sana sampai sini semua penuh. Terlebih matang, maknanya dah tua lah. Yang ni saya cuma ambil yang muda-muda je. Perhatikan ini yang saya tinggalkan ni yang muda-muda lah, yang belum matang. Dan ini adalah tanah-tanah cekor yang saya gunakan. Memang lebih kurang dalam 5 polybag. Ada 5 polybag, so dapatlah banyak ni. Dan tanah ni sebenarnya kalau nak gunakan untuk tanam balik boleh. Maknanya kita nak tanam pokok lain boleh. Tapi dia dah kurang, nutrisi dalam tu dia dah kurang lah. Maknanya dia dah tak berapa bagus. Jadi saya akan buat pengomposan. Saya akan gunakan media-media bekas saya tanam cekor ni untuk pengomposan. Dan saya akan kemaslah kebun saya ni semua. Ni saya tunjuklah sedikit cekor yang saya tuai tadi, 5 polybag. Hasilnya tak adalah banyak mana, tapi saya pun tak tahu nak buat apa. Ni cekor. Alhamdulillah, ni semua yang dah matang lah. Ni semua usia lebih kurang dalam 6 ke 7 bulan. Mungkin lebih. Ada yang dah usia 8 bulan, campur-campur lah. Ada yang dah nak mati pun saya cabut juga. Mungkin mati sebab tak bersiram ke apa kan, ni cekor. Banyak ni. Mungkin saya nak bagi jiran je lah, saya tak tahu nak buat apa. Okey, jadi sebelum kita mulakan, sebelum saya mulakan buat kompos ni, saya akan tunjukkan lah bahan-bahan yang saya akan gunakan untuk buat kompos. Yang memula tadi tanah lah, saya dah tunjukkan memula tadi tanah. Tak kisahlah tanah apa kan. Jadi saya sebenarnya suka guna kokopit untuk buat kompos. Sebab kokopit ni dia mudah lerai lah. Dia mudah kompos sebab dia ringan. Kalau tanah biasa pun boleh. Cuma tanah merah ke tanah biasa ni dia agak padat dan keras. Jadi bila dia kering, bila cuaca panas, kita lupa nak siram ke apa kan, tanah tersebut akan jadi keras dan padat. Jadi bila dia padat tu, susahlah akar nak bergerak kan. Okey, jadi selain daripada kokopit, boleh juga guna tanah gambut. Kalau ada tanah gambut yang jenis gembur tu kan, dan banyak lagi lah jenis tanah hitam, tanah sawit pun boleh, tak ada masalah. Okey, jadi bahan pertama sekali yang saya ada dekat sini adalah ini dia, saya ada tahi kambing. Ini tahi kambing yang telah difermentasi. Ni bukan tahi kambing fresh Yang ni memang saya dah fermentasi. Macam mana nak fermentasi tahi kambing ni? Senang je. Cara dia, ambil lah tahi kambing yang fresh tu. Kalau korang ada,
ambil tahi kambing yang fresh tu, lepas tu hanya semburkan EM4. Saya semburkan EM4 lah setiap minggu, saya sembur selama sebulan. Lepas tu dia akan hancur. Dia akan hancur macam ni. Nampak Okey, ini tahi kambing yang telah difermentasi, dia hancur. Memang kompos cantik. Okey, kalau yang fresh dia agak bulat-bulat sikit lah. So saya ada seguni ni, semua boleh nampak saya ada seguni. Okey, tahi kambing. Okey, ini bahan yang pertama. Yang ni saya akan campurkan. Okey, bahan yang kedua adalah sisa-sisa dapur ataupun rumput ataupun daun-daun pokok kering. Kalau ada daun buluh lagi bagus lah, daun pokok buluh kan. Itu sebenarnya lagi bagus lah. Tapi apa yang saya ada kat sini, saya ada batang pisang, daun-daun pisang, anak-anak pokok pisang. Kan sebab saya ada tanam pisang. Jadi pokok pisang tu saya akan potong lah, saya akan tinggalkan anak dia, tinggalkan satu saja. Jadi anak pokok pisang yang saya dah potong tu, inilah dia hasilnya. Untuk hijau, untuk kita punya nitrogen dalam kompos tu nanti. Okay. Ini saya akan cincang-cincang, saya akan letak je dalam tanah tu nanti. Okey. Ini bahan yang kedua. Kemudian bahan yang ketiga, kita ada sekam. Ni arang sekam Okey, ni arang sekam. Sekam yang telah dibakar. Okey, jadi ada dua lah. Orang tanya sekam yang belum dibakar dengan sekam dah dibakar, apa bezanya? Okey, sebenarnya kalau ada dua-dua lagi bagus, campurkan. Dia tak ada beza pun. Dia cuma untuk membuatkan memberi tanah tu sifat yang lebih poros lah. Itu kalau untuk arang sekam. Jadi kalau untuk sekam yang belum dibakar tu, dia akan memberikan banyak nutrien jugalah. Dia akan bagi nitrogen, potasium dan macam-macam lagi. Dan hari ni saya cuma ada arang sekam yang hitam yang dah dibakar. Yang mentah tu saya tak ada. Mungkin saya akan cari besok ke untuk ditambah lagi. Tu bahan yang ketiga. Dan bahan yang keempat saya ada, ni kalau korang boleh nampak kat belakang ni lah. Susah pula nak angkat, berat. Ini adalah kapur dolomite. Okey. Kapur dolomite ni fungsi dia untuk menurunkan keasidan tanah. Jadi kalau pokok tu, tanah tu agak masam, jadi inilah dia kapur dolomite. Yang ini untuk menurunkan keasidan tanah. Dia menetralkan balik pH tanah tu kepada pH sekitar 6 ke 7. Itu adalah pH yang terbaik lah untuk tanah kita. Okay, jadi kapur dolomite ni murah je. 50 kilo harga dia dalam RM20 ke RM23 je lah. Saya beli 50 kilo ni. Selain tu, dolomite ni lagi satu bagus ni, dia boleh merawat akar yang terkena kulat. Jadi kalau gunakan dolomite ni untuk tabur pada pokok-pokok buah-buahan korang, sebenarnya lagi bagus. Dia juga banyak kalsium dan magnesium. Jadi kalsium ni baguslah untuk buah kan. Dia lebih kurang dengan kalium lah. Jadi bagus untuk buah. Sebenarnya baguslah. Benda ni antara benda wajib jugalah yang korang ada walaupun tak nak buat kompos kan. Untuk penanam tepi rumah ke, tanam pokok pisang ke, benda ni wajib. Okey, itu adalah bahan yang keempat. Jadi ini adalah bahan yang terakhir, EM4. Jadi EM4 ni saya buat sendirilah menggunakan multiplier. Okey, korang juga boleh beli dekat kedai EM4 ni. Murah je sebenarnya, tapi saya lebih suka buat sendiri sebab kalau boleh buat sendiri, buat apa nak beli kan. Jadi EM4 ni tak apa, insya-Allah next video saya akan tunjuklah cara-cara saya buat EM4. Okey, jadi dan bahan yang terakhir saya ada, kebetulan ada bongkah cendawan. Okey, bongkah cendawan ni isi dia adalah habuk kayu daripada pokok getah tau. Dan banyak lagi beberapa bahan-bahan lain yang dicampurkan. Dan ianya sangat bagus untuk pengomposan. Dan saya juga bertanya pada rakan-rakan yang memang buat fertigasi kan. Dia kata bongkah cendawan kalau ada campur dekat kompos lagi bagus. Kompos tu lebih sihat lagi. Okay, so saya ada banyak juga ni. Saya ingat saya ada 50 bongkah. Sebab sebelum ni saya ada tanam cendawan. Okay, itu sahaja. So saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahan yang saya akan buat, yang saya akan masukkan dalam kompos saya hari ini. Dan sekarang untuk bahan yang kedua, saya ada daun-daun pisang dan batang-batang anak pisang ni saya akan tuang dan saya akan cincang kecil-kecil lah. Cincang ala kadar lah, tak adalah kecil sangat pun. Jadi dia kecil dan mudah lah untuk kompos. Kalau macam besar-besar dia agak susah, agak lambat lah nanti untuk dikompos kan. Okey, jom.
Okey, so saya dah letak bongkah cendawan, habuk kayu getah ni. Lepas tu saya dah cincang batang pisang ni. Kalau ada sisa dapur yang lain, korang boleh masukkan juga sisa dapur yang lain. Macam kulit telur ke, kulit-kulit buah-buahan yang lain ke, kulit-kulit bawang, okey, boleh juga campur kan. Dan seterusnya saya akan masukkan tahi kambing. Okey. Cukup setengah guni. Kemudian saya akan masukkan arang sekam pula. Okey. Untuk bahan seterusnya, kita ada kapur dolomite lah. So letak je lah sampai menyeluruh, sampai meliputi keseluruhan tanah kompos kita ni lah, sampai dia putih. Okey, saya rasa cukup lah, tak banyak. Okey. Jadi kita dah campurkan ke semua bahan tadi. Jadi sekarang ni tinggal EM4 sahaja yang saya belum campurkan. Jadi sebelum kita campurkan EM4, benda yang kita perlu buat adalah gaulkan dulu ke semua bahan ni. Gaul sehingga rata. Yang terakhir sekali baru kita letak EM4. Penat Jom. Okey, geng. Penat Alhamdulillah, keluar peluh sikit lah. Cuaca pun dah agak panas lah sebenarnya. Sekarang ni dah dekat pukul 12 dah. Okey, so step yang terakhir sekali, saya akan masukkan EM4 ni lah. Jadi cara saya masukkan EM4 ni, saya akan bancur dengan air. Tu cara saya lah untuk buat kompos. Jadi ada orang dia tinggal tuang je. Kalau macam saya akan letak air 1 baldi ni. Okey. Saya akan isi air dalam 1 baldi ni. Saya akan masukkan EM4 dalam ni, kemudian saya akan siram. Okey. So, kadar EM4 ni pun nak masukkan pun sebenarnya agak-agak je lah. Macam style saya memang agak-agak je. Sebab dia tak ada, macam saya cakap tadi, dia tiada sukatan yang tepat lah sebenarnya. So, saya akan masukkan, sebab saya nak agak-agak, saya akan masukkan kurang lebih 100 ml sahaja dalam 1 baldi. 100 ml ni, satu tutup ni 25 ml. So, saya akan masukkan 100 ml. So, 4 tutup lah. 1, 2, 3, 4. Cukup. Itu saja. Kemudian barulah saya akan siramkan ke tanah kompos kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah je lah. Ni cara saya. Lain orang lain lah cara dia kan. Okey, mungkin kalau korang ada cara korang sendiri. Alright, okey. Jadi step yang terakhir saya akan tutup dia. Okey, jadi bila dah campur semua bahan tadi dengan EM4 pun kita campur, kita akan tutup. Kalau boleh jangan bagi kena hujan lah. Kena sikit-sikit tak apa. Okey. Jadi bila kita tutup ni, setiap 3 hari ke 4 hari periksalah. Kalau tanah tu agak kekeringan, siram air sikit-sikit lah. Jangan sampai dia terlalu lembab. Siram air sekadar membasahkan saja, kemudian tutup kembali dan kita buat proses yang sama. Step yang sama sehingga sekurang-kurangnya sebulan setengah ke 2 bulan baru kompos kita ni akan tersedia. Dan kita akan perasan kompos ni dia akan panas daripada hari ke hari. Jadi kalau panas tu bermaksud fermentasi tu sedang berlaku. Jadi kalau panas tu benda baik. Okey, dia boleh digunakan bila ia tidak lagi panas. Dan kebiasaannya akan ada cacing lah di dalam kompos kita ni. Itu sahaja cara saya buat kompos.